Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayang, salam cinta daripada saya Yanur 04. Oke guys, hari ini saya nak buat satu video yang terbaru daripada saya. Perjalanan dari kita daripada Kampung Sepauh ke Kampung Kalok Pusa. Kita nak review makam Dayang Aisah Tanang Sari di Kampung Kalok Pusa, Saribas, daerah Betong. Okey, sebelum tu kita layan intro dulu. Jangan lupa like dan subscribe Yanur 04. Okey guys. Okey sahabat semua, saya nak kongsikan pemandangan Sungai Saribas kepada penonton channel saya, penonton video channel saya Yanur 04. Okey, ini adalah Sungai Saribas yang berada di Pusa Saribas, daerah Betong, Sarawak. Selepas ni perjalanan kita ke arah sana menuju ke Pasar Pusa untuk menuju ke makam Dayang Aisah Tanang Sari. Okey sahabat semua, kita sampai dah di Pekan Pusa Saribas, daerah Betong. Sebelum kita singgah ke makam Dayang Aisah Tanang Sari, kita singgah dulu di pasar tamu yang berada di Pusa ni. Okey, sebelum itu kita lihat dulu apa yang benda-benda yang dijual di pasar tamu. Saya bawa kawan-kawan semua, berjalan-jalan di pasar tamu di Pusa ni. Okey kawan semua, kita teruskan perjalanan kita. Okey guys. Dah di tempat yang kita nak tuju ni. Ini adalah tempatnya. Okey sahabat semua, saya kongsikan ini adalah jalan nak masuk ke makam Dayang Aisah Tanang Sari. Okey, terus kelajuan kenderaan anda, pandu dalam keadaan selamat, jaga keselamatan sekeliling penduduk di sini. Okey sahabat semua, makam Dayang Aisah Tanang Sari berada di hujung tu. Okey sahabat semua, kita sekarang ni dah sampai di jalan ataupun kita dah sampai simpang masuk ke makam Dayang Aisah Tanang Sari. Perjalanan menuju ke makam Dayang Aisah Tanang Sari. Tempatnya, perjalanannya adalah dijaga rapi bersih.
Hello teman-teman saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayang, salam cinta daripada saya Yanur 04. Okey sahabat semua, hari ini saya nak buat satu video yang terbaru. Video yang baru daripada channel saya. Hari ini saya nak bawa kawan-kawan dan saya nak review kepada kawan-kawan semua. Kita datang menziarahi ataupun melawat makam Dayang Aisyah Tandang Sari yang berada di Kampung Kalok, Pusa Saribas, daerah Betong. Okey, kepada kawan-kawan semua yang menonton video ini, saya mohon kepada kawan-kawan semua sedekahkanlah Al-Fatihah dan doakanlah yang baik-baik kepada legenda kita, iaitu sejarah kita yang tak semua tahu, iaitu Dayang Aisyah Tandang Sari. Okey, hari ini saya nak bawa kawan-kawan semua review kepada kawan-kawan semua macam mana keadaan makam Dayang Aisyah Tandang Sari yang berada di daerah Betong di Kampung Kalok, Pusa Saribas. Boleh datang ke sini bila-bila masa untuk menziarahi, untuk melihat sendiri keadaan di makam Dayang Aisyah Tandang Sari. Okey, kita teruskan. Tandang Sari yang berada di Kampung Kalok, Pusa Saribas, daerah Betong. Okey kawan-kawan semua, sekarang kita dah sampai. Saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan semua keadaan di sekeliling tempat, memandangkan tempat ni dekat dengan kampung kita. Kita singgah untuk review, untuk ditontonkan kepada kawan-kawan semua, supaya kawan-kawan kita semua tahu, terutamanya kita orang Sarawak, supaya kita tahu bahawa ada legenda Dayang Aisyah Tandang Sari yang berada di Kampung Kalok, Pusa ni. Kalau tak salah saya baca di Google, artikel Google mengenai sejarah ataupun legenda Dayang Aisyah Tandang Sari adalah 300 lebih tahun usianya. Tak rugi saya kongsikan kepada kawan-kawan semua melihat keadaan di makam Dayang Aisyah Tandang Sari. Okey, kepada kawan-kawan yang menonton video saya, jangan lupa like dan subscribe. Yang paling utama adalah yang beragama Islam. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah dan doa-doa yang indah, yang baik untuk legenda kita Dayang Aisyah Tandang Sari. Sekarang kita berada di makam Dayang Aisyah Tandang Sari. Kepada yang ingin tahu lebih detail, lebih dalam legenda Dayang Aisyah Tandang Sari, kita boleh type di Google. Kita boleh baca sejarah silam, sejarah mengenai Dayang Aisyah Tandang Sari. Sedoa, saya minta, saya merayu kepada kawan-kawan semua, sedekahkan Al-Fatihah yang beragama Islam. Yang lain-lain agama berdoa dah ikut kepercayaan masing-masing, supaya legenda kita Dayang Aisyah Tandang Sari mendapat tempat yang terindah di sisi Allah. Sentiasa diingati para penonton, para masyarakat dan penduduk terutamanya di Kampung Pusa dan Kalok, orang Sarawak sekalipun. Inilah makam Dayang Aisyah Tandang Sari. Beliau pada masa dulu merupakan seorang wanita yang cukup cantik, putih dan suara yang merdu. Berdasarkan sejarah juga, beliau bukan dilahirkan melalui rahim seorang manusia. Beliau dilahirkan melalui telur yang menetas hasil daripada buluh yang bertukar menjadi telur dan menetas melahirkan bayi, iaitu Dayang Aisyah Tandang Sari. Nak lebih terperinci, kita boleh baca dan boleh kita buka di Google untuk mengetahui lebih lanjut kisah legenda Dayang Aisyah Tandang Sari. Saya buat video ini semoga Dayang Aisyah Tandang Sari sentiasa di hati penonton saya, subscriber saya dan semua rakyat di Malaysia ini
terutamanya kita orang Sarawak. Dan sama-sama kita doakan yang terbaik untuk legenda kita dan Esah Tandang Sari. Berdasarkan cerita daripada orang-orang kampung melalui artikel Google saya baca dan saya kongsikan kepada kawan-kawan semua keadaan di permakaman Dayang Esah Tandang Sari ini. Kalau tak kala hujan, di waktu hujan, tempat permakaman ataupun di dalam permakaman Dayang Esah Tandang Sari ini tidak terkena hujan. Namun keadaan saya hadir sekarang ni, cuaca yang begitu panas, saya tidak boleh mengiyakan keadaan tersebut dan saya pun tidak boleh menidakkan keadaan tersebut. Saya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keajaiban tersebut. Cuma saya nak kongsikan cerita yang disampaikan oleh penduduk tempatan melalui artikel Google yang saya baca. Saya harap benda itu betul berlaku di sini atas sejarah ataupun legenda yang lahir terhadap Dayang Esah Tandang Sari. Untuk makluman semua juga, Dayang Esah tidak boleh dibunuh menggunakan apa-apa senjata tajam ataupun menggunakan mana-mana senjata. Beliau tidak loot, tidak tembus. Beliau hanya boleh dibunuh ataupun terluka ataupun tercedera dengan menggunakan 7 jenis benang yang berlain-lain warna, 7 jenis. Itu berdasarkan artikel yang saya baca juga di Google berdasarkan legenda Dayang Esah Tandang Sari. Saya harap artikel yang saya baca ini boleh kita kongsikan bersama dan kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua boleh pergi ke Google untuk baca balik kisah yang tidak pernah luput dalam ingatan kita sebagai rakyat Malaysia ataupun penduduk orang Sarawak, terutamanya di bahagian Seribas ni, bahawa Dayang Esah Tandang Sari adalah legenda kita. Benda tu terbukti apabila wujudnya makam Dayang Esah Tandang Sari di Kampung Kalok, Pusa, Seribas, daerah Betong. Okey, lepas ni saya nak bawa kawan-kawan ke tempat satu lagi makam, iaitu makam Datuk Godam. Sama-sama saya kongsikan kepada kawan-kawan semua untuk menonton keadaan di makam Datuk Godam. Kita teruskan video saya dan tonton video saya sampai habis. Sekian, terima kasih. Hello sahabat-sahabatku semua, hello teman-temanku semua. Sekarang saya berada di makam Datuk Godam, iaitu makam yang bersejarah yang berada di Kampung Kalok, Pusa, Seribas, daerah Betong, bersebelahan dengan makam Dayang Esah Tandang Sari. Ini adalah merupakan sejarah, itu merupakan legenda yang 300 lebih tahun dahulu, iaitu makam Datuk Godam bersama dengan Dayang Esah Tandang Sari yang berada di Kampung Kalok, Pusa, Seribas, daerah Betong, Sarawak. Okey sahabat-sahabat semua, untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, Datuk Godam adalah Abang Godam ataupun Raja Umar bin Datuk Bendahara Harun, adalah seorang putera kepada Bendahara Negeri Pagaruyung Minangkabau yang datang merantau ke Borneo sekitar tahun 1960 hingga ke tahun 1710. Sahabat-sahabat semua, okey, saya buat video ini, saya berada di makam Datuk Godam. Saya nak kongsikan, saya nak review kepada kawan-kawan semua keadaan di makam
yang penuh bersejarah ini. Dan terus menonton video saya sampai habis. Sahabatku semua, teman-temanku semua. Okey, di belakang ni adalah makam yang terakhir kita pergi, iaitu makam Datuk Godam. Sebelum kita balik, okey, setakat ni saja video saya pada petang ni. Kali ini setakat ni saja video daripada saya. InsyaAllah saya akan terus mencari sejarah atau video-video yang menarik untuk channel saya dan untuk ditontonkan kepada kawan-kawan semua. Sepanjang video ini saya buat, saya mohon ampun dan maaf jikalau ada terdapat kekurangan dan kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah saya akan perbaiki dari masa ke semasa. Kepada yang menonton channel saya, yang menyukai channel saya, video saya, jangan lupa tanda like, tulisan subscribe di bawah dan komen di ruang komen yang disediakan. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan. Sebelum saya mengundur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa di video yang akan datang.